Selamat sejahtera dan selamat Malaysia Madani kepada semua. Nama saya Purna Vidya Rubini, anak perempuan Om Prakash. Saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Janatul Alia, Nur Hasana, Razlina akan membentangkan tentang keistimewaan perayaan di Malaysia. Pengertian perayaan. Perayaan merupakan suatu aktiviti yang disambut sesebuah masyarakat atau kaum. Tujuannya untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada sesuatu masa yang dahulu. Perayaan juga disambut berdasarkan agama yang dianuti. Negara yang mempunyai berbilang kaum seperti negara kita, Malaysia, terdapat pelbagai jenis perayaan yang disambut. Sebagai contoh, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji, Tahun Baru Cina, Deepawali dan sebagainya. Di samping itu, masyarakat negara ini mengamalkan amalan berkongsi perayaan dan menghormati perayaan kaum lain. Contoh perayaan yang dirayakan oleh masyarakat India di Malaysia adalah Deepawali, Thaipusam, Pongal. Terdapat beberapa video yang saya akan paparkan dalam pembentangan ini supaya semua dapat mengetahui tentang perayaan tersebut. Yang pertama iaitu Deepawali. Deepawali juga dikenali sebagai Pesta Cahaya dan dalam bahasa Inggeris The Festival of Lights. Deepawali atau juga dipanggil Diwali ialah satu perayaan dalam kalangan agama Hindu seperti saya, menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Secara simboliknya ditunjukkan dalam erti cahaya yang menerangi kegelapan. Maksud tersiratnya ialah menyemai nilai-nilai positif diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik dengan mengatasi nilai-nilai negatif dalam diri kita untuk perkembangan rohani. Seterusnya merupakan perayaan Hari Thaipusam. Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu iaitu Dewa Murugan. Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Dewa Murugan ini merupakan anak bongsu kepada Dewa Siwa dan Dewi Sakti. Sebab yang utama orang agama Hindu meraihkan Hari Thaipusam adalah sebab memperingati penghapusan Surabatman, iaitu seorang yang jahat oleh Dewa Subramaniam. Dia yang menghapuskan Surabatman ini. One of the most extraordinary religious gatherings in Southeast Asia, the Thaipusam Festival, happens every year in January or February at the Batu Caves, a 30-minute train ride from Kuala Lumpur, Malaysia. Over 1 million Hindu followers, mostly Tamil, gather to worship Lord Murugan, the god of war and victory. His statue is the highest one of its kind in Malaysia. Many worshippers will pierce their bodies with needles or spears, and some carry a kavadi, a large yoke decorated with gold leaf and peacock feathers that's attached to their back with hooks. The physical burden is considered an offering to the god. Other followers are seen carrying jugs on their head full of milk for Lord Murugan. Sekali perayaan Pongal. Pongal atau juga dipanggil sebagai perayaan Tai Pongal. Tai itu bermaksud atau disebut bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Tai Pongal ini merupakan perayaan semasa musim menuai yang diraihkan secara meluas di seluruh dunia oleh masyarakat etnik Tamil, termasuk juga di Malaysia. Pongal dalam bahasa Tamil ni bererti melimpah ruah. Susu lembu yang melimpah apabila dipanaskan dalam periuk belanga tanah liat melambangkan kekayaan yang melimpah ruah pada sesuatu tahun tersebutlah. Bapak yang gitu banget lah kenal.
கட்டி வெள்ளத்தில் போடணும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து திராட்சை போடணும். முந்திரி திராட்சை கலக்க போட்டவரை நெய் உள்ள ஊற்றணும். கடைசியாக saya akan menghuraikan antara tradisi perayaan yang diamalkan masyarakat India di Malaysia. Antaranya ialah perayaan Deepavali atau lebih dikenali sebagai Pesta Cahaya. Beberapa hari sebelum perayaan, mereka akan melakar kolam yang diperbuat daripada beras yang dicampurkan pelbagai warna, antaranya merah, kuning, biru dan sebagainya. Hiasan di atas lantai di hadapan rumah adalah sebagai tanda selamat dan rahmat supaya isi rumah mendapat kesejahteraan. Hiasan kolam merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, iaitu Dewa Kekayaan yang akan mengunjungi rumah yang mempunyai hiasan kolam. Pada pagi perayaan Deepavali, iaitu sebelum matahari terbit, pengganut agama Hindu akan menyapu minyak bijan di atas kepala serta setiap ahli keluarga akan mandi dengan minyak bijan bagi menyucikan diri. Kebaikan mandi minyak bijan ini diibaratkan seperti mandi di sungai Ganges untuk buang segala kejahatan dan sifat dengki. Manakala selepas mereka mandi, seluruh ahli keluarga akan bersalaman dan memohon maaf dengan ibu bapa serta saudara mara dan dihidangkan manisan seperti maruku, ladu, halwa dan sebagainya bagi membawa kegembiraan, keseronokan dan nilai positif. 3 ciri keistimewaan perayaan. Yang pertama, Deepavali. Keistimewaan perayaan Deepavali yang pertama ialah pelita cahaya kebaikan. Kebiasaannya kita akan tengok masyarakat yang menyambut perayaan Deepavali ni, rumah mereka penuh dengan cahaya, diorang pasang pelita, betul tak? Cahaya, mereka menganggap cahaya ni dapat menghalau kejahilan dan menghapuskan dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, keistimewaan yang kedua selalunya kita tengok perayaan Deepavali ni mesti ada kolam ataupun ranggoli. Mereka menganggap kolam ni sebagai tanda selamat dan rahmat supaya setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Selalunya kita akan tengok masyarakat India yang menyambut Deepavali ni, diorang mesti akan buat kolam dekat depan rumah diorang. Yang keistimewaan yang ketiga, manisan yang unik dan sedap. Bagi masyarakat India, manisan yang unik dan sedap ini sering menjadi acara pembuka sebelum memulakan sesuatu majlis, acara ataupun hari perayaan. Mereka percaya bahawa ia mampu membawa kegembiraan, keseronokan, nilai positif dan juga kesejahteraan yang berpanjangan. Dan mereka juga berpendapat manisan yang lebih manis dan sedap dianggap lebih baik dan dialu-alukan. Keistimewaan perayaan yang kedua iaitu Thaipusam. Thaipusam ni sehari sebelum Thaipusam, diorang panggil Hari Ceti Pusam, iaitu hari tu semua orang yang menyambut hari Thaipusam, mereka akan pergi ke kuil untuk tuang susu kepada tuan mereka lah. Itu kepercayaan bagi masyarakat India yang menyambut hari Thaipusam. Yang seterusnya, mereka akan puasa selama sebulan. Macam kita juga, kita pun sebelum nak nyambut hari raya, kita akan puasa dulu sebulan. Diorang pun sama juga. Tujuan mereka berpuasa ni untuk membersihkan jiwa mereka. Tapi cara mereka berpuasa tu berbezalah dengan kita. Mereka kalau puasa, diorang makan sayur saja.
Maksudnya diorang puasa dengan makan sayur saja, diorang tak makan ayam, ikan macam tu. Okey, yang seterusnya, sesetengah penganut agama Hindu ni, mereka akan mencucuk logam atau besi yang menembus kulit mereka, tubuh, lidah, pipi dan anggota badan. Okey, tujuan mereka buat macam tu untuk membersihkan dosa dan menyucikan diri. Tapi tak semualah yang buat macam tu, setengah saja. Okey. Lepas tu mereka akan berarak dengan muzik tradisional, dengan pasang muzik tradisi mereka lah. Ini sebagai tanda membayar nazar atau bertaubat kepada Tuhan mereka lah, iaitu Dewa Subramaniam. Okay, perayaan yang terakhir iaitu Thaipolgal. Okay, keistimewaan perayaan ini, para petani diorang akan bangun pagi dan memasak bijiran yang baru dituai. Okay, ini dikenali sebagai Ponggol. Okay, masakan Ponggol ni merupakan masakan hasil tuaian yang baru akan dipersembahkan kepada matahari pada waktu pagi. Jadi diorang masak hasil tuaian mereka ni, lepas tu diorang akan letakkan dekat bawah cahaya matahari. So macam diorang persembahkanlah dekat cahaya matahari tu pada waktu pagi. Okay, yang seterusnya, seluruh keluarga mereka akan bangun awal dan mandi dan siap berpakaian cantik sebelum subuh. Sebab mereka ni akan buat satu aktiviti, dan semua aktiviti tu akan dilakukan tanpa menggunakan cahaya. Maksudnya diorang akan buat aktiviti tu dalam gelap lah. Okay, apabila semua ahli keluarga telah bersedia, mereka akan berkumpul. Lepas tu diorang akan mengenili gubahan bunga dan buah. Okay, masa diorang nak mengelilingi gubahan buah dengan bunga tu, hanya ketika itu lampu akan digunakan. So diorang akan pasang lampu lah masa diorang nak pusing gubahan bunga dengan buah itu. Sekali, saya akan menjelaskan tentang 3 langkah bagi anak muda mengekalkan tradisi perayaan dalam masyarakat India. Antaranya, pihak sekolah haruslah bertanggungjawab untuk mengajar dan mengamalkan tradisi perayaan di sekolah sejak muda lagi untuk mendidik dan membentuk seseorang pelajar yang mencintai perayaan dan tradisi masing-masing. Pihak sekolah juga boleh menganjurkan persatuan atau kelab masyarakat India bagi mengalahkan pelajar mengetahui tentang tradisi perayaan mereka. Seterusnya, boleh menganjurkan kempen seperti kepentingan mengekalkan tradisi perayaan dalam masyarakat India, dan boleh mengadakan aktiviti seperti membuat makanan tradisional seperti burku dan tosan. Tambahan pula, kita boleh menerapkan subjek bahasa Tamil dalam pendidikan agar dapat meningkatkan minat pelajar mengadakan aktiviti melukis, kolom dan tarian tradisional India iaitu Bharatanatyam agar mereka mula menyukai keunikan dan budaya tradisi India. Mereka juga boleh mendokumentasikan tradisi-tradisi dan nilai murni secara ilmiah dalam bentuk atau digital bagi generasi akan datang untuk melahirkan generasi yang cinta terhadap perayaan masing-masing dalam arus kemodenan ini. Saya juga telah sertakan beberapa gambar sebagai lampiran. Seterusnya, pihak ibu bapa pula harus mendidik anak dengan tradisi dan perayaan yang disambut oleh kaum India pada setiap tahun agar mereka tidak tercicir dan generasi akan datang dapat mengenali tradisi kaum India. Mereka juga boleh mengajar cara membuat makanan tradisional agar mereka dapat membangkit cinta terhadap tradisi kerana tidak kenal maka tak cinta, serta harus mengajar menggunakan daun pisang bagi menggantikan pinggan makanan. Ibu bapa juga boleh melawat India bersama anak mereka ke tempat yang bersejarah dan mereka pergi ke kuil dan menyambut perayaan India seperti Thaipusam, Pongal, Deepawali dan sebagainya agar mereka mencintai adat kaum India dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta membentuk generasi yang mencintai tradisi India. Pihak kerajaan harus mengambil inisiatif bagi mengekalkan tradisi India agar dapat mencungkil
cinta terhadap bangsa. Mereka juga boleh menganjurkan pelbagai aktiviti di tempat awam seperti mengadakan kuis tentang tradisi India agar masyarakat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta mengetahui adat resam mereka, dan harus menyediakan hadiah agar dapat menarik perhatian orang ramai. Mereka juga boleh menganjurkan permainan tradisional seperti kabadi serta boleh menggunakan platform media sosial untuk berkongsi tradisi India seperti di Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan sesi motivasi dan percakapan untuk semua masyarakat India akan dapat menyedari masyarakat bagi membentuk India yang mempunyai sikap menghayati tradisi mereka, dan anak muda dapat memainkan peranan penting dalam meneruskan warisan budaya kepada generasi yang akan datang nanti kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.